Ditambah pula seperti mana Nabi SAW pernah menyatakan bahawa seseorang hamba yang baru selesai daripada satu sembahyang dan menanti pula sembahyang yang lain, seperti kita pada malam ini yang baru selesai sembahyang maghrib menunggu sembahyang isya, Nabi menyatakan ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas hadir bersama kita pada malam ini. Mereka berdoa sepanjang kita menunggu sembahyang yang akan datang dengan suatu doa yang amat bernilai dan amat kita harapkan. Doa malaikat-malaikat itu, kata Nabi, ialah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, keampunilah dosanya dan kau rahmatilah dia. Moga-moga kita layak untuk menerima anugerah yang seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW. Muslimin, muslimat, mati sekalian, kita juga dah selesai bulan Ramadan yang lalu. Selesai juga Aidil Fitri, bakal menunggu kehadiran Aidil Adha. Bukan dua hari raya itu sahaja yang perlu untuk kita raikan dan kita perlu sambut. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik, sebagai seorang Islam perlu memastikan selain daripada dua hari raya yang kita sambut saban tahun, kita perlu untuk memastikan 5 hari raya yang lain yang perlu untuk kita perolehi sebagai jaminan kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sayyidina Anas bin Malik menyatakan hari raya yang pertama yang perlu untuk direbut dan dimiliki oleh setiap orang Islam, yang pertamanya ialah memastikan setiap hari yang ia hidup tidak ada sebarang dosa yang dilakukannya terhadap Allah dan juga makhluk. Maka kalau hari itu seperti hari ini, hari Ahad, tidak ada sebarang dosa yang kita lakukan terhadap Allah dan juga manusia, maka kata Sayyidina Anas, inilah hari raya yang pertama yang kita perolehi sewaktu hidup di dunia. Beruntunglah sesiapa yang hari ini tidak ada sebarang dosa yang melekat di dalam hatinya dan juga dalam buku catatannya. Yang kedua, kata Sayyidina Anas, hari raya yang perlu untuk kita rebut dan pastikan dimiliki oleh kita ialah hari raya ketika seseorang hamba yang dalam keadaan nazak di penghujung hidupnya. Di ketika itu iblis syaitan datang mengganggu untuk melakukan fitnah, untuk memastikan si hamba itu akan menjadi temannya di dalam neraka nanti dengan hidup dan mengakhirkan hidup dengan su'ul khatimah. Tetapi apabila seorang hamba berjaya mengakhirkan hidupnya dengan kalimah yang baik, kata Sayyidina Anas, maka itu adalah hari raya juga bagi hamba itu, dan itu adalah hari raya yang kedua yang diperolehinya. Yang ketiga, kata Sayyidina Anas, hari raya yang perlu kita miliki ialah apabila kita berada di alam barzakh, tempat kita di dalam kubur menenangkan, kita berada di pada mahsyar nanti juga menenangkan, dan kita berjaya melintasi jambatan sirat yang merentangi neraka jahanam, tuan-tuan juga selamat. Maka itu adalah hari raya yang ketiga, kata Sayyidina Anas, bila diperolehi oleh seorang hamba. Yang keempatnya, setelah dia berjaya melintasi jambatan sirat, berjaya menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, maka itu adalah hari raya yang keempat bagi seorang hamba. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Anas, apabila berjaya menjadi penghuni syurga, Allah Ta'ala memberikan nikmat yang terbesar bagi seorang hamba, iaitu disingkapkan, diangkat tabir pemisah antara Allah dengan hambanya di dalam syurga. Maka ketika hamba melihat wajah Allah tanpa sebarang tabir, maka itulah hari raya yang kelima, kata Sayyidina Anas bin Malik. Moga-moga selain daripada Aidil Fitri dan Aidil Adha yang telah pun kita sambut dan bakal sambut, moga-moga 5 hari raya yang disebutkan oleh Sayyidina Anas itu juga berjaya kita perolehi.
muslimin muslimat mati sekalian. Ustaz Syekh Nuruddin